Hari ni Pak Yah berada di section 8 Shah Alam. Okay, what I want to show you is, walaupun di tengah-tengah bandaraya ni ada satu tempat dipanggil Seroja Sanctuary. Lokasi dia adalah tepi dengan highway NKBE. Nampak tasik, dan ada tasik, ada orang buat kebun. Okey, kita boleh dengar pun bunyi trafik. Amat serin lah, serin, tenang. Ada kawan-kawan yang tanam cabaran pandemik. Ramai yang jatuh sakit, ada yang meninggal, ada yang menghadapi kemurungan sebab berkurung dalam rumah. PKP tak boleh keluar rumah, kanak-kanak tak boleh keluar bermain, dan kita tak boleh keluar daerah, tak boleh melawat ahli keluarga, mak bapak di kampung. Jadi ia melibatkan kesihatan mental juga kesihatan fizikal. Kemudiannya kita dikejutkan pula dengan perang Rusia-Ukraine. Dan apa masalah yang kita hadapi masa tu? Food security, harga barang naik atau putus bekalan terus, dan supermarket kosong. Jadi kita menghadapi berbagai-bagai masalah, dan Pak Yah yakin Kekom adalah sebagai salah satu penyelesaiannya. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu, kena ikuti video Pak Yah ni sampai ke akhir ya. Okey, jom. Ini dia jualan dia, pusat jualan dia. Pusat jualan Kekom. Oh, nampak daun geti. Assalamualaikum. Okey, ni dia Dr. Puzi Hashim. Dia memegang. This is the entrepreneur Bandar Raya. I just tolong. Dr. Puziah tolong-tolong, dia kata. Okey, ni sayur-sayuran yang dia jual. Ada lemon. Macam mana? Happy tak beli kat sini? Organik kan? Semua organik. racun free. Racun free. Okey, racun free. Breakfast kat sini. Okey, Assalamualaikum. Ni semua sahabat-sahabat alam ni. Saya Yahya, Pak Yah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bersama saya ialah Dr. Puzi Hashim, pengasas Kekom ni. Janganlah pengasas. Okey, bukan. Kalau tu boleh tak saya minta Puan Dr. Puzi bagi sedikit penerangan tentang Kekom ni? Okey, ni kita ada promo MD2. Oh, cantik MD2 ni macam Okey, nak lah. MD2. Okey. Right. Ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sekarang di Kebun Komuniti Section 8 Timur So short form dia kita panggil Kekom lah. Okey. Kebun ni telah berjalan lebih daripada 5 tahun dah, lebih dekat 10 tahun dah. Okey. Jadi saya kebanyakan peserta pekebun ni adalah pesara. Sebab nak berkebun ni kita kena datang rumah saya hari lah, tak datang pagi, datang petang. Jadi kalau orang yang bekerja tu, ada juga orang yang bekerja join tapi lepas tu dia give up sebab bila dia bekerja dia sibuk, bila dia datang lagi rumput dah penuh. Jadi dia macam penat lah nak asih kebun, nak usahakan rumput rumput je kan. Jadi sekarang ni kami ada kat sini lebih kurang 50 peserta. Okey, 50 peserta. Okey. Tiap-tiap satu peserta ada peluk dia sendiri ke macam mana? Ya, jadi semua batang
batas ada 40. Maknanya satu batas satu orang. Ada juga satu batas kongsi sebab tak larat kan. Jadi Jadi kat sini juga kita ada tubuhkan persatuan. Jadi ada juga member yang tidak mengambil batas. Macam Zaimah tadi kan. Tapi mereka suka nak join. Dia bertolong. Maknanya dia join aktiviti macam hari ni ada aktiviti jualan sayur setiap hari Sabtu. Kemudian kita dari ada, jam berapa sampai jam berapa tu? Jualan sayur 9 pagi sampai pukul 11 pagi. 11 pagi, okey. Okey tuan-tuan. Okey. Jadi selain daripada tu yang aktiviti yang bukan pekebun lah. Macam kita nak cantikkan kawasan kebun ni. Kebun ni bukannya kebun biasa tetapi dia adalah macam satu taman tau. Taman kebun yang kita hiasi juga dengan landscape, ada air mengalir daripada atas bukit turun bawah. Kemudian kita tanam bunga-bunga dan sebagainya lah sebab ada orang datang nak menenangkan fikiran. Terapi. Terapi betul-betul. Dan di bawah ni kita ada kolam. Ya betul. Ada tasik. Tasik cantik. Okey. Jadi pemandangan tu memang sangat cantik. Teruja tengok banyak sebab dia macam laman tau. Dia macam taman. Dua bukit. Dua bukit bertemu. Yes. Kemudian ada banyak pokok bunga. Saya tengok pokok herba juga. Pokok seroja. Pokok herba apa tu misal kucing dan lain-lain. Jadi saya nampak sini dan serai wanginya. Jadi kantan kan kita tanam kata-kata kan. Jadi kat sini selain daripada kita setiap orang satu batas tu dia ambil satu orang satu batas. So 40 lebih kurang 40 lah. So yang lebih kurang 10 tu dia saja nak involve tapi dia jadi ahli. Jadi diorang involve lah dalam nanti kita ada gotong royong, kita ada pameran. So diorang suka aktiviti tu. Doktor, adakah batas ni terbatas? Sorry for the puns. Adakah dia limited kepada 40 saja ke ataupun adakah Kekom akan menambah number of batas ni? Number peserta pun adakah akan ditambah? Kita memang open untuk untuk menambah bilangan sebab ada orang yang keluar. Orang yang keluar. Tanah ada limitation tanah. Kita sini ada 2 hektar. Dalam kawasan yang berpagar ni ada 2 hektar. So dan kita allow belah sini kan. Belah sini kita tak jadikan batas. Sebab ini untuk jualan. Lepas tu kita ada clubhouse. Lepas tu kita ke atas kita ada vertigasi. So kita tak akan usik tempat tu. Dan juga kita ada kawasan lemon kan kat atas. Lemon ada. Kita datang join lah. Jadi saya awal lagi saya dah join. Jadi saya among the pioneer lah yang join kat sini. Sebab seronok kan. Walaupun kita bekerja, so kita macam petang atau pagi kita datanglah sekejap dan Sabtu Ahad kan ataupun masa cuti. Jadi bila you dah involve dalam penanaman sayur ni, you nak datang hari-hari pasal sayur ni dia perlukan perhatian, kena tengok, kena baca air pagi petang. Jadi secara tak langsung dia make you active lah to participate. Kalau kita tak boleh cope, itu yang diorang terpaksa keluar. Okay? Dan di sini dia ada juga syarat-syarat dia. Misalnya dekat bawah ni kita bawah power line tau. Kita tak boleh tanam pokok yang tinggi daripada 6 kaki. Dan jadi sebab itu kita tanam hanya kebanyakannya untuk sayur yang rendah. Jadi kita tak nak tanam pokok yang macam kata pemenan besar-besar tu tak boleh. Dan MBSA kita ni juga sebab Kekom ni di bawah MBSA. Ini memang program untuk kebun dalam bandar kan. Jadi dia pun ada syarat juga sebab dia bagi bantuan pada kita. Jadi dia memang tak benarkan tanam pokok yang yang besar-besar. Jadi kita digalakkan memang tanam sayur lah. Doktor, apakah jenis bantuan yang diberi oleh MBSA? Dia bagi bantuan dari segi kewangan dan juga alat tau. Benih, baja. Baja ada, benih tak ada. Alat lah. Okey. Kadang dia bagi pokok-pokok, pokok bunga dan sebagainya bagi. Saya nampak macam Kekom pump air daripada tasik tu. So perlukan pump house, perlukan piping, semua tu lebih kurang saya ingat
20,000 kalau piping saja. Itu pun ada bantuan. Bantuan ya. Okey, alhamdulillah sebab And then piping kan kita buat ni apa tu sprinkler semua ni daripada bantuan juga. Yes. Diorang bagilah. Yes. Dan just nak ni kita juga masuk peraduan tau sebab untuk kebun komuniti ada banyak apa tu? Banyak kategori ke? Banyak kategori yang di mana kita ada apa tu? Ada peraduan lah. Jadi dulu kita ada menang landscape negara untuk kebun komuniti kita nombor 1. Nombor 1 tanya. 2 tahun lepas. Tanya. Jadi macam apa ni? Mini busy macam-macam lah. Dia tak tahu ada. Jadi kita macam sebab dia nak galakkan supaya ramai orang participate. Jadi kita punya kebun ni bersih, teratur kan. Jadi kalau orang datang macam tak adalah cakap apa kebun ni semua orang tukar. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kebun kita ni sebab dia tengah bandar dan dia senang dilawati, kita setiap bulan ramai pelawat nak datang. Yang datang dari Putrajaya, yang datang Subang Jaya, budak-budak sekolah, budak tadika. Sebab ini adalah satu tempat pembelajaran jugalah bagi kanak-kanak dan juga budak-budak sekolah kan. Even Ma'ahad, sekolah mana ke, sekolah menengah datang sebab dia nak belajar praktikal macam mana nak mencangkul, nak tahu baja, nak bajak. Sebab semua kita tunjuk. Dan kita menjadi role model lah. Tanya. Panggil kebun contoh lah. Kebun contoh Dan kita dah keluar dalam kebanyakan semua saluran TV. Macam-macam dia orang buat. TV juga lah, Astro lah banyak. Dan juga dalam surat khabar. Sebab itulah kita kata kita ni sebagai kebun komuniti contoh dan MBSA pun kalau ada pelawat kan nak tengok dia akan bawa kat sini. Dia bawa kat sini. Jabatan Pertanian semua datang. Adalah bantuan-bantuan yang mereka salurkan. Ya betul. Kerana kita pergi kursus juga, dia orang organize kursus, dia free. Pergilah. Dia orang beritahu kita jom pergi. Okey, Dr. Puziah, moving forward, apakah doktor berpuas hati dengan apa yang ada ataupun adakah ada satu pembaharuan yang akan dibuat pada KEKOM ni? Okey, nak kata puas hati tu for continuous improvement, there's no such thing as puas hati lah kan. So we have to continue improve kita punya kegiatan, aktiviti. So I think yes, kita baru je kita ada datang kuasa dan diorang tubuhkan beberapa pasukan petugas lah yang untuk melihat setiap aspek kebun inilah. Jadi saya harapkan komiti yang baru diorang tubuhkan tu berjaya, insya-Allah akan berjaya untuk melihat secara terperinci lagi bagaimana untuk membaiki keadaan kegiatan kebun komuniti kita kat sinilah. Okey, sebagai parting word, Doktor, boleh tak bagi sesuatu semangat, saranan kepada wannabes, newbies dalam nak menceburkan dalam ni? Saya seperti biasa, saya sangat-sangat menggalakkan kepada sesiapa saja, tak kisahlah mereka dah bersara ke atau tidak bersara, supaya mempunyai sesuatu hobi. Dan hobi kita berkebun ni memang tidak pernah takkan rugi lah, takkan rugi sebab satu, bila you berkebun you dapat hasil. Lagi satu, bila berkebun is a therapy dan menyebabkan you happy and maybe less stress lah, sebab bila kita bekerja kita banyak stress. Sihat. At the same time tadi terapi dan juga exercise, berpeluh-peluh. Kita perlu berpeluh untuk menyahkan toksik dalam badan kita. Dan bila kita berpeluh, kita akan minum air banyak. Jadi itu adalah bagus untuk perjalanan darah lah. Jadi dia punya kata darah yang kotor itu tidak bagus untuk kesihatan dan boleh menyebabkan berbagai jenis penyakit. Jadi pada saya lah, berkebun itu mendapat banyak impact dan juga dia punya kebaikan. Dan saya tak pernah rasa saya sangat teruja lah dapat participate dekat kebun komuniti di sini sebab lagi satu dia dekat dengan kejiranan kita lah, dekat dengan rumah. Kita kan dah tengok contoh KEKOM Seksyen 8 Timur. Jadi sekarang Pak Yan nak sarankan lebih ramai penduduk yang berhampiran melibatkan diri dengan KEKOM yang sedia ada. Bagi yang jauh pula, mungkin boleh mulakan KEKOM, projek KEKOM ni di taman masing-masing. Dan bagi yang lain-lain tu, Pak Yan sarankan beri sokongan kepada pengusaha KEKOM ni dengan membeli hasil, sebab
harganya pun murah. Produknya fresh, baru dipetik dan racun free. So harap kawan-kawan dapat manfaat daripada video Pak Yat ini, dan kalau rasa ada baiknya boleh share, subscribe dan like. Okey, sampai video yang akan datang kita berjumpa lagi insya-Allah.